wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Haji Aina selaku pensyarah bagi BMMB 1104. Pada hari ini kami ingin membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anis Suhaila binti Amir Hassan dari kelas PPR BMM 21. Saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 4. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Haji Aina selaku pensyarah bagi kursus BMMB 1104. Nama diberi Christina Eliana, saya dari kumpulan pengajian PPR BMM 21. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Hajah Aina. Nama diberi Denanes Naomi anak Agnes Celom dari kumpulan pengajian PPR BMM 21. Baiklah, soalan bagi tugasan 2 berbunyi seperti berikut. Kritika sastra adalah disiplin ilmu yang bertanggungjawab untuk menganalisis dan membuat penilaian terhadap kandungan sastra sama ada cerpen, novel maupun puisi. Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki untuk mengaplikasikan salah satu asas-asas kritikan sastra yang telah anda pelajari di dalam cerpen harga diri yang terdapat dalam lampiran 1. Hasil kritikan tersebut hendaklah dipersembahkan dalam masa 30 minit dan persembahan tersebut hendaklah berbentuk teknologi maklumat. Baiklah, jadi sinopsis bagi cerpen ini ialah cerpen ini mengisahkan tentang keberanian seorang ibu dalam mempertahankan maruah dan harga diri anak-anaknya. Di sebuah kampung terdapat sebuah keluarga yang mempunyai 6 orang ahli keluarga. Ayahnya bernama Has, ibunya Nisa, Noni, Salmi dan Maria. Konflik mula tercetus apabila ayah cuba mengambil kehormatan anaknya Nisa. Apa itu kritikan? Perkataan kritikan diambil dari bahasa Yunani iaitu krites yang membawa maksud seseorang yang memberi pertimbangan atau analisis beralasan pertimbangan nilai dan pemerhatian. Perkataan kritik biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang pengikut pendiriannya sendiri yang berselisih atau menentang objek kritikan. Seterusnya, kritikan sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya sastra. Kritikan sastra dikatakan sebagai suatu ilmu yang saintifik kerana ia menggunakan pendekatan atau metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Kritikan sastra melibatkan penghayatan. Proses penghayatan merangkumi aspek apresiasi, pengamatan, pemahaman, tanggapan, perasaan serta pemikiran yang terjelma sebagai reaksi terhadap sesuatu bacaan. Analisis dalam konteks kritikan sastra bersifat mengurai, membincang, membedah dan mendalami aspek penghayatan. Pengalaman-pengalaman ekspresi dijelaskan dengan mengemukakan bukti, contoh serta hujah yang konkret dan munasabah. Kritikan sastra turut melibatkan proses penilaian. Berdasarkan penghayatan dan penganalisisan, seorang itu dapat memberikan pandangan, bahasan dan keputusan sama ada karya itu berjaya dan bermutu atau sebaliknya. Sesebuah penilaian dilakukan hasil daripada pengamatan, pentafsiran, penganalisisan, pertimbangan serta penghakiman yang rasional, tepat, adil dan meyakinkan. Dapatlah dirumuskan bahawa kritikan sastra sebagai cabang ilmu saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati secara total, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Proses kritikan melibatkan pengairan semula jadi, reaksi terhadap pembacaan sesebuah karya sastra atau menonton sesebuah pementasan drama. Kritikan sastra merupakan penilaian yang kritis, jitu dan memberikan pertimbangan yang adil.
terhadap baik atau buruk sesuatu karya sastra dengan memanfaatkan pendekatan tertentu ataupun tidak. Kritika sastra merupakan suatu yang memberi manfaat kepada khalayak, pembaca, pengkaji yang lain dan pengarang itu sendiri. Baiklah, bagi cerpen ini kami telah memilih kritikan sanjungan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sanjungan bermaksud penghormatan atau pujian. Perkataan sanjungan juga merupakan kata pujian yang dilontarkan kepada seseorang untuk menunjukkan kekaguman berkat usaha dan tindakan yang telah dilakukannya. Kritikan sanjungan ditujukan kepada pengarang kerana memiliki daya intelektual, ketajaman dan kebernafasan fikiran. Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif, maka akan timbulnya reaksi atau tindak balas pembaca terhadap karya tersebut. Reaksi ini boleh bersifat positif, negatif, perasaan tidak puas hati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan dan kelainan tersendiri. Hasilnya, pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut sama ada daripada aspek isi, teknik persembahan maupun pengarang yang menulis karya tersebut. Seterusnya ialah watak dan perwatakan. Watak utama yang kami pilih ialah ibu. Ibu merupakan seorang yang bertanggungjawab. Penulis bijak memilih perwatakan utama kerana menggunakan watak utama sebagai penyampai maklumat yang penting, iaitu ibu bapa haruslah menggalas tanggungjawab dalam mendidik anak-anak dan tidak melakukan hal-hal yang tertutup terhadap anak-anak. Sebaliknya, mempertahankan maruah dan harga diri anak-anak demi mengukir masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan, meskipun harus memikul beban yang berat dan terpaksa menanggung malu atas kebenaran yang harus dicegah. Contoh yang dapat kami yang terdapat dalam lampiran 1 ialah tiada apa yang patut dimalukan apabila malu yang besar mengatasi rasa malu yang kecil. Tiada apa yang wajar ditakuti, yang salah tetap salah, yang salah tidak akan menjadi benar sekiranya kesalahan cuba dilindungi. Baiklah, seterusnya ialah seorang yang penyayang. Penulis juga bijak memilih perwatakan lain bagi watak utama iaitu ibu kerana mampu berkait rapat dengan menyeimbangkan dengan situasi yang berlaku di dalam rumah. Dengan itu, penulis dapat memastikan perwatakan bagi watak utama tidak lari dari tajuk dan tema bagi karya yang dihasilkan, seperti seorang ibu yang melindungi dan mempertahankan anaknya daripada kes sumbang mahram yang berlaku ekoran daripada penyalahgunaan kuasa oleh ayahnya, iaitu memaksa anak menuruti segala perintahnya kerana jika tidak dituruti akan dianggap derhaka atau berdosa. Contoh yang kami dapat ialah, aku tanya, kenapa Nisa menangis? Kenapa awak mengubur hendak bunuh Nisa? Suara ibu semakin tegang. Ibu mula menyinga, matanya merah, suaranya marah. Selama ini ibu sentiasa tunduk dan taat kepada kehendak dan arahan ayah. Tapi kali ini tidak lagi. Dia syak sesuatu yang buruk dilakukan kepada Nisa. Untuk pengetahuan semua, kami memilih watak sampingan iaitu Nisa. Nisa merupakan seorang anak yang tabah. Watak Nisa dapat digambarkan sebagai seorang anak yang tabah apabila berdepan dengan dugaan yang melanda dirinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan ibunya, iaitu Nisa seorang anak yang pintar, cekal dan tabah. Seperti dia juga, Nisa tidak mudah mengalirkan air mata kecuali jikalau tidak tertahan sangat. Selain itu, watak Nisa juga seorang yang kuat pegangan agama. Watak Nisa juga dapat dilihat yang Nisa merupakan seorang anak yang mengetahui batas agama. Dia tahu bahawa sumbang mahram itu salah di sisi agama. Contohnya, dia cuba untuk melepaskan dirinya apabila ayahnya cuba untuk melakukan sesuatu yang tidak elok terhadapnya. Contoh yang terdapat dalam lampiran tersebut ialah Nisa tidak peduli biar dia tidak bertangan asalkan tetap bermaruah.
maruah merupakan harga diri baginya. Nisa tahu batas-batas ketaatan anak terhadap ibu bapanya. Dia belajar agama di sekolah. Dia juga banyak mengikuti soal jawab agama di akhbar, majalah, radio dan televisyen. Ini kerja syaitan, ayah. Allah tidak suruh anak taat kepada kemungkaran seseorang ayah. Baiklah, seterusnya adalah plot. Dalam cerpen ini terdapat 5 plot. Yang pertama adalah plot permulaan. Cerpen ini dimulakan dengan kisah seorang anak perempuan yang berasa resah kerana menyangka ayahnya sudah tiada apabila melihat keadaan ayahnya yang tersandar di kerusi sambil mendongak. Seterusnya adalah plot perkembangan. Plot penulis menyatakan ayah hanya berpura-pura dan mengambil kesempatan terhadap anaknya Nisa semasa dia cuba untuk memeriksa jantung ayahnya. Yang ketiga adalah plot kerumitan. Pada malam itu, keadaan seperti biasa sehingga ibu mendapati ayah sudah tiada di atas katil. Ibu sudah bersedia dengan perkara yang akan terjadi seterusnya. Kedengaran suara Nisa menjerit dan ibu terus ke bilik Nisa. Ibu mendapati ayah cuba melakukan sesuatu terhadap Nisa dan meminta adik-adik Nisa keluar memanggil jiran-jiran. Plot yang keempat adalah plot climax. Ibu berjaya menangkap perbuatan terkutuk ayah. Ibu cuba untuk membela hak dan harga diri anaknya walaupun jiran-jirannya menghalang kerana bagi mereka kejadian tersebut boleh mencemarkan namanya dan kampung tersebut. Yang seterusnya adalah plot peleraian. Ibu berjaya membela hak anaknya walaupun kecewa dengan keputusan mahkamah kerana hukuman yang diberikan terhadap ayah tidak setimpal dengan perbuatannya. Ibu dan anak-anak pindah ke tempat baru yang jauh dari segala-gala yang pernah meragut dan melerakkan maruah serta harga diri dan anak-anaknya. Seterusnya ialah latar. Latar bagi cerpen ini ialah yang menampilkan kepentingan adanya pegangan agama. Penulis telah memberikan penekanan terhadap kepentingan adanya pegangan agama dalam menjalani kehidupan seharian dengan memberikan dialog atau situasi yang membolehkan watak mempamerkan pemikiran seorang anak yang masih rasional dan berpegang teguh kepada ajaran agamanya, iaitu menentang segala perbuatan atau perlakuan keji yang diarahkan oleh bapanya. Misalnya, kita dapat lihat contoh daripada petikan berikut, iaitu engkau tidak boleh bantah cap ayah. Berdosa besar tahu tak? Ayah menipu Nisa dengan tanggungjawab seorang anak kerana duka dan syaitannya melonjak Nisa. Namun begitu, Nisa tahu batas-batas ketaatan anak terhadap ibu bapanya. Dia juga belajar agama di sekolah. Dia juga banyak mengikuti soal jawab agama di akhbar, majalah, radio dan televisyen. Ini kerja syaitan ayah. Allah tidak suruh anak taat kepada kemungkaran seorang ayah. Seterusnya, dalam konteks ini juga, penulis telah menunjukkan kebijaksanaannya dengan menggunakan pemikirannya logik kerana dapat menyulitkan unsur yang mampu memberi atau menyuntik kesedaran dalam para pembaca. Melalui petikan ini, penulis cuba untuk menyampaikan bahawa seseorang anak haruslah patuh dan menuruti segala nasihat serta teguran daripada orang tua selagi ia tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh itu, situasi ini dapat mempamerkan kepada pembaca bahawa betapa pentingnya pembekalan ajaran agama di sekolah, rumah maupun di tempat ibadat begitu mempengaruhi kehidupan kita kerana tanpa agama kita tidak dapat membezakan yang mana permata dan yang mana kaca. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana ajaran agama ibarat kubu pertahanan daripada terjerumus ke lembah hina yang mampu mencalarkan maruah diri dan menjadi batu loncatan dalam pembentukan sasiah yang memuda. Seterusnya ialah penggunaan gaya bahasa yang pelbagai. Yang pertama yang kami dapati ialah simili. Simili merupakan membandingkan sesuatu keadaan atau benda lain yang diikuti oleh kata-kata seperti bak, bagai dan umpama. Contoh yang kami dapat dalam cerpen tersebut ialah kini mata yang tadi kelihatan renggang sudah dapat bertaut seperti kerang tersentuh kayu.
Baiklah, yang kedua ialah sinkop. Singkatan bagi sesuatu perkataan dengan memendekkan perkataan dengan menggugurkan satu atau lebih huruf. Contohnya, engkau pun sama, tak berhati perut, suka membantah cakap aku. Ayah membentak, lalu bangun menyentap baju di atas kerusi. Dan yang terakhir ialah ironi. Keadaan atau kejadian yang memaparkan pertentangan atau kesan sebaliknya antara sesuatu yang disangkakan dengan yang terjadi. Contoh yang kami dapat ialah, itu bukan caranya Nisa. Ibu bimbang Nisa lari dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau. Baiklah, gaya bahasa yang seterusnya yang kami dapati dalam cerpen tersebut ialah anafora. Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Contoh yang terdapat dalam cerpen itu ialah, kalau dia kaca, sudah lama pecah berderai. Kalau getah sudah lama cair. Kalau gunung sudah lama runtuh. Kalau pondok sudah lama mati. Kalau laut pun, dia sudah lama kering diperlakukan lelaki yang hanya pada rupa bersifat manusia itu. Baiklah, seterusnya adalah pengajaran. Pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini terbahagi kepada 3. Antaranya ialah membela maruah dan harga diri. Dalam cerpen yang terdapat dalam lampiran 1 menegaskan bahawa maruah dan harga diri lebih diutamakan berbanding rasa malu yang harus ditanggung. Perkara ini dapat kita lihat melalui petikan seperti berikut. Ibu dan Nisa bersiap untuk membuat laporan polis. Berdasarkan cerpen ini, ibu dan anaknya tidak malu dan segan untuk membuat laporan polis mengenai pencabulan yang telah ayahnya lakukan kepada mereka. Penulis wajar dipuji dengan pemikirannya yang rasional dan berlandaskan undang-undang dengan menuntut hukuman di mahkamah. Cara penyampaian penulis juga sudah terang lagi bersuluh menjelaskan bahawa aktiviti atau cara ibu itu dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, iaitu sekiranya masyarakat juga turut mengalami perkara yang sama seperti peristiwa hitam yang terdapat dalam cerpen tersebut, maka masyarakat boleh mengikut jejak watak ibu dalam cerpen tersebut, iaitu mengutamakan kebajikan anak-anak dan melindungi harga diri mereka dengan membawa kes tersebut ke mahkamah atau gedung kesaksamaan dengan menuntut segala hukuman dan keadilan bagi mangsa dan bukannya menyembunyikan kejadian itu. Hal ini kerana jika tidak diambil sebarang tindakan, ia bakal menjadi trauma kepada anak-anak yang akan menjadi mangsa seterusnya. Anak-anak juga sudah pastinya dibelenggu dengan rasa takut dan trauma terhadap ahli keluarga kerana bagi anak-anak, ibu bapa merupakan tempat yang selamat kepada mereka untuk melaporkan segala sesuatu. Namun begitu, jika ibu bapa sudah mengeluarkan tanduk dengan melakukan pencabulan kepada anak-anak itu sendiri, siapakah yang harus anak-anak beritahu? Seterusnya, pengajaran yang kedua yang terdapat dalam cerpen ini adalah taat kepada ajaran agama. Melalui cerpen ini, penulis secara tidak langsung telah membuat penegasan kepada pembaca bahawa pengamatan terhadap ajaran agama adalah begitu mustahak. Hal ini kerana tanpa sebarang pegangan terhadap ajaran agama yang teguh, sudah pastinya seseorang individu tidak akan mampu sekuat watak utama yang di dalam cerpen ini seperti watak ibu. Penulis juga telah menampilkan bahawa segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini atau dunia fana ini adalah berasal daripada Sang Pencipta. Jadi kita sebagai insan yang percaya akan hakikat tersebut tidak seharusnya berasa cemas atau bimbang sekiranya berlaku sesuatu peristiwa yang tidak diduga. Kita sepatutnya tetap sabar dan tetap mengandalkan segala sesuatu perkara kepada Sang Pencipta kerana Dialah sumber segala sesuatu kepada kita. Seterusnya, taat kepada ajaran agama dapat dibuktikan melalui petikan berikut. Orang kampung sibuk bercakap kepada ibu bahawa
Jangan malu keluarga kau nanti, ujar mak-mak. Tepuk air di tulang terpecik ke muka sendiri juga, ujar Pak Mat. Kalau heboh masuk surat kabar atau televisyen, malu besar kampung kita, ujar Pak Naib Hasan. Namun begitu, ibu tetap membalas dengan rendah hati bahawa jodoh, pertemuan serta rezeki ada di tangan Allah. Hadirin sekalian, berdasarkan cerpen ini, ibu tidak mengedarkan apa yang diujarkan oleh jiran-jiran tetangganya. Sebaliknya, ibu tetap yakin dan percaya bahawa segala rezeki dan jodoh pertemuan ada di tangan Allah. Dan bukannya di tangan masyarakat yang sibuk mengata-ngata atau mengumpat sesama sendiri. Dengan itu, ibu telah membuat pilihan yang tepat dalam menempuh liku-liku kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini meskipun diberikan ujian yang sangat berat. Ringkasnya, melalui pengajaran yang kedua iaitu taat kepada ajaran agama, dapatlah kita lihat bahawa penulis berusaha menyatakan kepada masyarakat Badani bahawa ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dengan anak-anak. Anak-anak pula diibaratkan seperti kain putih yang masih kekal suci, dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab dalam mencorakkannya sejajar dengan makna pepatah Melayu yang berbunyi, bagaimana acuan begitulah kuahnya. Oleh hal yang demikian, bagaimana ibu bapa mendidik anaknya sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak pada masa akan datang. Sama ada secerah matahari atau seindah warna pelangi, ataupun sebaliknya iaitu semalam malam hari yang penuh dengan bunyi cengkerik. Sesungguhnya, pengajaran pertama anak-anak itu adalah berasal dari rumah, dan ibu bapa lah yang harus menjadi guru pertama bagi anak-anak tersebut sebelum mereka melonjak ke alam persekolahan. Intihannya, semua insan yang bakal bergelar sebagai ibu bapa pada masa akan datang hendaklah menyediakan diri dengan pelbagai ilmu keibubapaan supaya dapat melahirkan bakal harapan bangsa serta tiang negara yang sangat bersasiah mulia dan berakhlak kelas minda pertama. Dalam cerpen tersebut, penulis telah memperingatkan kepada kita semua bahawa segala sesuatu perkara ada akibatnya. Tidak kira yang baik maupun yang buruk. Namun begitu, bagi cerpen ini, penulis telah menyatakan bahawa janganlah kita sesekali melakukan perkara yang hina seperti watak ayah dalam cerpen ini, kerana bakal dikenakan hukuman, penjara dan hancur harapan serta masa depan. Seperti yang kita semua maklum, kita dapat dikenakan hukuman sekiranya kita melakukan perkara yang ingkar dunia yang nyata ini. Begitu juga dengan dunia selepas nyawa tidak lagi dikandung badan. Kita haruslah berhati-hati dan berwaspada terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Selain itu, kita ingati agar sentiasa berfikir dahulu sebelum melakukan sebarang tindakan. Bak kata pujangga Melayu, telajak pelaku boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Perkara ini dapat dibuktikan melalui petikan, tetapi akta hukuman hanya diberikan penjara maksimum 20 tahun dan sebar 10 kali untuk setiap kesalahan rogol. Baiklah, secara keseluruhannya, dalam memenuhi keperluan bersifat naluri, manusia acap kali terpesong daripada jalan yang benar dan seringkali terlepas daripada kawalan sehingga terjebak dengan gejala-gejala yang negatif yang dilarang oleh agama. Oleh itu, semua pihak haruslah saling berganding bahu, tidak kira pihak kerajaan, swasta, masyarakat, keluarga dan lain-lain dalam memainkan peranan yang jitu untuk bangkit menentang isu sumbang mahram yang semakin hari semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Marcapada.
Keruntuhan institusi keluarga haruslah dipendom dari akar umbi lagi supaya dapat melahirkan pembentukan sasiah yang cemerlang sekaligus mewujudkan keharmonian dalam ahli keluarga, masyarakat dan negara. Di langit ada pelangi. Tak lupa aku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya.